Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Li'annahu alaihi salatu wassalamu jaa bi tasdiqi jami'i zalik. Sudah. Wa yu'khadhu minhu wujubu sidqi rusul alaihimus salatu wassalamu wa sihalatul kadhibi alaihim. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia pula ihsan dia, pemberian daripada dia semata masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah, dia saja yang boleh menghidup dan memati. Adanya kita ni, dialah yang mengada kita, dialah menghidupkan kita. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat Islam melalui mak ayah kita daripada kecil lagi sampai sekarang. Dia beri kita boleh membenar dan mengiyakan Allah ilah kita dan benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keinginan kehendak untuk nak belajar memahami kalimah syahadah supaya kita benar-benar boleh menunaikan tuntutan dua kalimah syahadah untuk sentiasa hadir hati dengan Allah Ta'ala, mengakui, mengiktiraf dialah ilah, sentiasa mengharapkan pada Allah, tak pernah harap pada makhluk, sentiasa menyaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan matlamat kita, kejayaan hidup kita selama boleh ikut Rasulullah. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kebolehan taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, syukur limpah kurnia pula ihsan Allah Ta'ala, diberi kita keupayaan, kekuatan, kesedaran, lapangan, keterbukaan hati untuk berada majlis umpama ini. Mudah-mudahan dapat kita boleh iman ditambahi, sentiasa pula menambahkan amalan, insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, wa yu'khadhu minhu wujubu sidqi ala astagfirullah, wa yu'khadhu minhu wujubu sidqi rusul alaihimus salatu wassalamu wa istihalatul kadhibi alaihim. Kita masih hidup bicara maksud yang boleh dipaham daripada Muhammadur Rasulullah. Yang paling dekat kita bicara ialah mengaku saja Muhammadur Rasulullah. Tentulah kita membenarkan apa saja perkara yang diungkapkan oleh Rasulullah. Yang terdekat adalah mengenai hari kiamat, adanya syafaat. Mudah-mudahan kita ni benar-benar menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya umat dengan banyakkan berselawat, dan Rasulullah sentiasa diingat. Sebut saja Muhammad Rasulullah, tentulah apa saja dibawa Rasulullah kita benarkan. Dan seterusnya bila kita sebut Muhammad Rasulullah, ini kita nak sambung, diambil daripadanya, maksudnya ambil faham daripadanya, yakni daripada Muhammad Rasulullah itu wajib benar segala Nabi pesuruh alaihi wassalatu wassalam.
Bila kita kata Muhammadur Rasulullah, maksudnya kita mesti yakin dan i'tiqad. Dan tentulah lazim daripada itu kita mengiktiraf dan mengakui dan membenarkan maksudnya memang Rasulullah ni benar. Tak mungkin ada pada dia apa-apa maklumat yang dusta, tipu, yang menyalahi realiti. Itulah maksud Muhammadur Rasulullah. Baik. Jelas tu, mudah je, tak susah mana pun. Kita pun dasar i'tiqad kita memang kata Rasulullah benar. Cuma atas muhasabah kita, sejauh manakah kita telah membenarkan sabdaan Rasulullah itu. Dan sejauh manakah telah kita menunaikan apa yang dituntut Rasulullah. Itulah yang banyak kita kena simak. Umumnya kita ni sebut Nabi Muhammad, mana boleh tak percaya Nabi Muhammad kan? Tapi benar-benar atas kata tasdiq tu, membenarkan Rasulullah tu. Membenarkan sesuatu mestilah akan ada apa nak sebut, ada kesan daripada atas kata mengiya dan membenarkan sesuatu kan. Membenarkan akhirat, antara kita belajar lepas, apa dia? Dia bersedia untuk akhirat. Benarkan Allah Ta'ala maksudnya memang yakin Allah, mana saja kita berhadap, apa saja kita tengok, semua tu mendalilkan Allah yang menjadikan semua makhluk. Membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seabdul-abdul makhluk dan dia rahmatun lil alamin. Mana saja kita tengok makhluk, iktiraf kita bahawasanya ada dia itu sebab rahmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni pun adalah di atas rahmat Allah Taala beri, atas sebab Allah Taala jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu zahir kita. Zahir kita ni lebih besar takluk dia dengan Nabi Muhammad berbanding dengan mak ayah kita. Mak ayah kita beranak dengan kita je, tapi seluruh alam ni adanya dia adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia punya misdak dia ataupun hasil daripada tasdik kita membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi tentulah benar, wajib benar segala nabi pesuruh alaihi wassalatu wassalam. Satu. Dan tentulah juga di sebaliknya apa dia? Mustahil dusta atas segala mereka itu rasul. Baik, kenapa mesti lazim daripada itu? Muhammad Rasulullah, mesti Rasulullah benar. Kenapa? Kerana bahawasanya Nabi kita alaihi wassalatu wassalam telah datang yang demikian itu. Khasnya dia sebut membenarkan semua Nabi-Nabi Rasul dulu. Kenapa pula kata Muhammad Rasulullah membenarkan semua Nabi Rasul dulu? Pasal Rasulullah datang membenarkan semua Nabi-Nabi dan Rasul dulu. Itu yang bahasa mudah ni, membenarkan Rasulullah maksudnya membenarkan apa ungkapan Rasulullah. Satu atas ta'rif ulama kita pun sebut iman. Apa dia iman? Iman ni adalah tasdiqu bima ja'a at-tasdiqu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman ni adalah menerima apa saja, membenarkan apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita nak kenal Allah pun, yang kenalkan kita dengan Allah Ta'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh kita kenal sendiri? Mana ada. Satu, iman ni takkan sah melainkan mesti melalui Nabi Rasul. Mana boleh ada orang dia faham ketuhanan tapi dia faham ketuhanan ikut kepala otak dia. Tak ada Rasul yang menyampaikan dia macam mana nak faham ke Allah Ta'ala. Tak betul, salah. Dan takkan jadi, maka mustahil. Allah Ta'ala dia tak beri kita kenal dia dengan direct, melainkan mesti melalui Rasul. Satu, kita pula Rasulullah atas kata yang menyebabkan boleh sampai kat kita, kita pun bukan direct Rasulullah. Tentulah nak sampai ke kita ni melalui alim ulama. Dekat dengan Rasulullah tu sahabat, tabi'in. Ahli ulama tu tok guru kita lah yang mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala. Satu, mana boleh nak kenal Allah Ta'ala direct dengan Quran, direct dengan hadis, mana mahunya. Pasal mesti ada wasilah yang menyebabkan kita ni boleh kenal Allah Ta'ala, khasnya dengan ada guru yang mengajar kita macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Mengaji sendiri tu yang jadi Wahabi ya? Wahabi lagi. Wahabi dia memang tutup guru ulama-ulama dulu kan dia pakai. Dia nak pakai Quran hadis saja.
Seolah-olah macam mereka telah lagi pakar daripada ulama'-ulama' dulu nak memahamkan Quran hadis. Seolah-olah ulama' dulu semua cak ayam yang tak boleh pakai. Dia orang je cak boya. Cak ayam, cak boya tu faham kan? Faham? Apa beza cak ayam, cak boya? Mahai, tak boleh ori dengan tipu punya. Cak ayam, cak tipu punya. Cak boya, cak boya ni hak ori. Itu maksud cak boya tu. Pada mereka ulama' ni semua cak ayam. Baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki apa ni semua cak ayam. Mereka tak maksum. Yang cak boya mana? Oh, ambil Quran hadis tu cak boya. Tapi lema tu cak ayam. Lema tu cak ayam. Tak faham sudah. Apa nak sebut ni? Mana kita iman ni mesti tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman ni mesti meyakini apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana boleh nak ambil direct pada Rasulullah, ambil direct pada Quran tanpa melalui ahli ulama, tutup guru, para aulia, mana boleh? Siap. Okey, lalu gitu. Jadi di atas kita bicara ni Muhammad Rasulullah menunjukkan kita menerima semua Nabi dan Rasul. Pasal Rasulullah menceritakan semua Nabi Rasul. Asal fokus kita situ lah. Pasal Rasulullah ni antara dia cerita sebelum dia ada Rasul-Rasul. Jadi tentulah kita beriman dengan cerita Rasulullah. Satu kita kata Muhammad Rasulullah. Satu. Akibat daripada membenarkan Rasulullah, maksudnya membenarkan semua apa yang dikhabar datang oleh Rasulullah SAW. Satu atas kita, akibat, saya nak guna bahasa itu, boleh kot ni, apa dia dengar? Akibat daripada kita mengaku Muhammad Rasulullah, nak tak nak, suka tak suka, kau mesti pergi belajar apa yang datang daripada Rasulullah. Itulah. Kat kita macam itulah. Pasal kita dah memang Islam, nak tak nak, suka tak suka, mesti ikutlah Islam. Kalau orang kafir, dia tak Islam, dia nak mengaku Muhammad Rasulullah, memang dia tak mengaku lagi. Dan jangan tak tahu, dia tak akan mengaku Muhammad Rasulullah sampai tahap hati dia boleh menerima. Oh, it's true that Muhammad is Allah Ta'ala punya prophet. Barulah dia akan mengaku. Dah tengok dia ikut gila punya. Kat kita ni pasal kita bukan kenal Allah, kenal Rasul dengan ilmu, dengan musyahadah, dengan irfan. Kenal Allah Ta'ala ni tak. Bukan kenal Rasul ni tak. Tapi dengan ada tulis IC daripada kecil lagi gitu. Daripada kecil dah kenal nama Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, begitu aja. Tapi nak faham sampai boleh jatuh hati, mengiyakan sebenar-benarnya sehingga sebati sampai Allah Ta'ala mustahil dilupai. Begitu juga Rasulullah yang dicintai. Nak dapat hak ni memang tak boleh, tak dapat tidak, mesti kena belajar sungguh-sungguh, faham betul-betul, jumpa ahli dia. Ada salah silah, ada sanad, ada wasilah yang diasuh pula kita pula melakukan latihan-latihan yang telah diasuh tu. Bersama itu ada ilmu, hujah, alasan, dalil untuk kita faham. Dengan tu baru boleh hati kita hidup ke Allah Ta'ala dan Rasulullah. Yang tu yang kita duk mengaji tu lah. Yang tu yang kita duk belajar tu yang kita duk berguru tu yang kita jaga semua peraturan-peraturan ilmu tu, jaga semua adab peraturan tu. Pasal apa? Kita nak belajar ni bukan sebarang, bukan benda, dia sangat mahal. Baik. Jadi atas dasar kita bicara, iman ni mesti membenarkan apa saja dibawa oleh Rasulullah. Khas dia sebut sini. Ambil faham daripada Muhammad Rasulullah, semua Nabi Rasul ni benar. Dan sebelum Rasulullah ada ramai Nabi dan Rasul. Dan mustahil mereka ni dusta pasal membenarkan Rasulullah. Dan lazim daripada membenarkan dengan risalahnya, kerasulannya Rasulullah SAW, membenarkan dengan segala barang yang datang ia Rasulullah dengan dia, dengan barang. Dan lazim pula daripada wajib benar itu mustahil dusta. Ya. Satu ada bab-bab kita dah bicara lepas. Kalau ada cerita-cerita Nabi Rasul dusta, jaga baik-baik. Take alert dengan maklumat-maklumat itu. Maksudnya kena peka sungguh. Jangan duk bodoh lagi, faham tak tentu arah, kata Nabi Rasul pun berdusta, bohong. Hatta dengan nama bohong sunat. Tak. Nabi Rasul tak ada istilah bohong sunat dia. Maksud apa? Dia tak pernah takut untuk dengan dia cakap benar itu akan berlaku sesuatu yang boleh menyebabkan
jadi susah pada dia. Nabi Rasul tak takut semua. Iman dia dengan Allah Ta'ala ni, Masya Allah. Bahkan memang pegangan dia dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh tu, yang bantuan demi bantuan, bantuan demi bantuan datang pada Nabi-Nabi dan Rasul ni, sekalipun manusia satu dunia tak suka mereka, tapi dia tak takut sikit pun. Pasal apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Pasal Allah Ta'ala dialah pembantu, penolong pada orang yang ada iman dalam hati. Rasul-Rasul memang ada iman punya. Satu, dia tak takut langsung. Kena bakar dalam api pun, bakar lah. Nak bertemu dengan raja yang sangat zalim pun, bertemu lah. Tak ada gentar sikit pun dalam hati. Orang yang betul-betul iman jitu dengan Allah Ta'ala ni, memang dia akan dapat satu martabat yang Allah Ta'ala sebut Quran. Apa dia? Mereka ni la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah mereka takut dengan apa yang akan datang, tak pernah berduka-cita dengan apa yang telah lalu. Pasal apa? Kerana faham sungguh bahawasanya apa yang akan datang tak akan datang melainkan apa yang Allah Ta'ala tentu kat dia datang. Apa yang Allah Ta'ala izinkan untuk dia datang. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk datang. Apa yang Allah Ta'ala suka untuk benda itu datang. Dan apa yang telah lalu, tak akan ada apa yang berlalu melainkan semua adalah ketentuan Allah Ta'ala azali sejak dulu. Itu dia punya formula akidah dia tu, best. Dan mereka faham sungguh-sungguh, hayati sungguh-sungguh prinsip akidah tu. Kita kadang dengar tapi kita tak faham. Itu tak faham tu yang kita duk belajar ni, insya-Allah. Makin hari makin faham, makin hari makin faham. Tu pun kalau kita tak buat latihan, tak ada ilmu satu, lagi apa? Tak hadirkan hati untuk faham apa yang telah faham yang sebati sampai jadi darah daging. Kita tak boleh nak dipisahkan lagi. Kalau belum macam tu, maksudnya memang belum lagi. Kita kadang ada ilmu je, mulut boleh sebut, hati belum terima lagi. Saya tak ada tuan-tuan, saya sebut saya lah. Banyak lagi benda kita, tugas kita kena buat. La ilaha illallah. Nak betul-betul dalam hati tu, orang kata apa? Sebati tu, betul-betul. Nak yakin ke orang Ta'ala, tak ada takut langsung. Sebut makhluk je. Makhluk. Kalau kata sebut bahasa gitu kan. Tak takut. Dalam masa yang sama, tak pula menafikan sabab-musabab. Tu besar tu perjalanan nak duduk di atas sirat mustaqim, jalan betul ya, tepat macam mana, akidah betul, perjalanan syariat zahir ni betul, baik betul tu dari segi ibadat dia, muamalat dia, munakahat dia, macam mana hubungan dengan masyarakat dia, berjiran dia, dengan pemimpin, dengan tanggungjawab yang perlu dilaksana untuk islahkan umat ni. Besar kerja kita, banyak latihan yang kita kena tempuh. Cobaan, dugaan ni tak usah kira. Lagi besar kita jalan untuk kawan Ta'ala, lagi besar ujian yang kita akan tempuh. Lagi kesabaran yang lebih besar yang kita perlu. Lagi perlulah pada orang yang guru yang menunjukkan kita ke jalan sebenar. Lagi akan perlu. Tentu kalau kita bawa sendiri, takut tak terbawa. Takut tak terbawa. Pasal kita tak pandai. Mesti ada orang asuh kita, bagi semangat kita, ransangan nak kita. Terus duk bagi ransangan, bagi semangat, pun terhegeh-hegeh lagi kan. Itulah kita. Baik. Jadi pada Nabi Rasul takkan ada benda dusta sama sekali. Itu yang asal nak sebut. Mereka tak pernah takut langsung untuk bercakap kebenaran. Cuma ada bab-bab yang telah kita belajar. Misalnya kisah Nabi Ibrahim. Waktu dia pecahkan pahala, dia yang pecah pahala. Kalau kita lah, gamak pergi pecah pahala, tak gong. Dan bukan saya suruh pergi pecah. Tak. Dan memang atas peraturan agama kita pun, kalau tiba-tiba nak pergi mengamuk, pergi pecah, itu bukan dia. Bukan dia suruh. Melainkan kita nak berhujah ke apa ke, dengan orang kafir, dia cabar kita ke, itu lain lah. Macam Nabi Ibrahim tu, antaranya situasi dia sampai tahap tu lah. Pasal tu dia pergi katok pahala tu. Kalau kita lagi semangat pergi katok, lepas tu habis tokong-tokong pun tak sah. Tak ada benar kan macam tu. Bukan maksudnya kita mengiktiraf tokong-tokong bahala dia pun, bukan. Tapi bukan macam tu tindakan. Panjang tu kalau nak sebut prinsip-prinsip dakwah tu. Bahkan kaedah kalau dalam perang pun, katalah ada tokong, ada kuil, banyak-banyak macam mana. Tak diajar dalam Islam kita bila kita berlaku perang, dapat takluk negeri tu, katok habis semua, tokong-tokong bagi pecah hancur. Tak. Yang pecah hancur kan patung dia je. Bangunan dia boleh pakai lagi.
tapak dia. Buang patung yang nama berhala tu, buang. Tapi bangunan dia boleh pakai lagi. Begitu juga jangan bakar ladang, jangan bakar pokok, jangan dibunuhnya semua ayam, itik, lembu, kebau. Pergi bunuh buat apa binatang-binatang tu? Bodoh buat apa pergi bunuh dia? Buat apa bunuh ayam? Menang-menang pergi bayar. Menang-menang pergi bakar rumah orang. Bodoh buat apa bakar rumah orang? Esok kawan tu tak ada rumah, jenuh kita juga buat. Tak diajar dalam agama kita itu. Ngaji lagi habis. Sikit sebut itu. Satu ada kaedah-kaedah nak selesaikan semua benda tu. Itu yang pelajaran besar, tu yang tak ada ilmu, dia tak ada suluhan untuk kita nak berjalan. Baik. Jadi Muhammad Rasulullah sebut je, maksudnya apa saja keluar daripada mulut Rasulullah mesti kita benarkan. Jadi antaranya sidik. Mustahil Nabi-Nabi Rasul kadzib. Siap. Itu yang kita dapat formula sidik, amanah, tabligh, batanah tu. Wa illa lam yakunu rusulan umana'a li maulana al-alimi bil khafiyati jalla wa azza. Artinya kata dia, dan jika tiada, kalaulah tak lazim macam tu, jika tiada, wajib benar segala mereka itu rasul-rasul, dan mustahil padanya, pada rasul-rasul itu dusta tu, nescaya tiada segala mereka itu, badal mereka itu siapa? Rasul yang kepercayaan bagi Tuhan. Kalau mereka ni, rasul-rasul ni tak cakap benar, maksudnya rasul ni khianat, pembohong, mereka ni tak amanah, mereka ni penakut, mereka ni masih gentar dengan makhluk lah, mereka ni tak yakin dengan Allah Ta'ala lah, yang Allah janji nak bagi bantuan. Nescaya lazim macam tu, sedangkan jadi macam tu mustahil. Yang kalau mereka ni tak cakap benar, nescaya tiadalah Nabi Rasul tu jadi orang yang amanah, jadi kepercayaan, jadi aminullah bagi Tuhan kita yang mengetahui dengan segala barang yang tersembunyi. Boleh ke Nabi Rasul macam tu? Maha suci ia daripada segala barang yang tiada layak. Allah Ta'ala takkan lantik Rasul macam ni. Allah Ta'ala takkan lantik Rasul cak ayam. Sekali lagi nak guna bahasa cak ayam. Tak pernah sebut cak ayam ni, hari ni sebut. Seingat saya tak rajin sebut cak ayam ni, hari ni sebut siapa tu. Allah Ta'ala dia takkan hantar Rasul cak ayam, pasal dia tahu sangatlah Rasul mana yang dia nak pilih, dan dialah yang jadikan Rasul. Takkan dia hantar Rasul cak ayam. Rasul yang dihantar semua cak buaya. Boleh faham kan saya guna bahasa itu lah? Jangan salah tafsir, yang sepak lagi, buat bodoh dengan bahasa Melayu. Kalau Allah Ta'ala hantar Rasul cak ayam, bukan Tuhan lah tu, pasal dia tak tahu pilih siapa nak lantik jadi Rasul dia. Isyarat Quran macam mana? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah Ta'ala dia a'lam, dia mengetahui pada waktu bila, di tempat mana, siapa dia orang yang nak dilantik untuk yang ni jadi pemegang wahyu dia, penerima wahyu dia untuk sampai kepada umat. Memang dia tahu sangat siapa dia, pasal dia yang bagi jadi, dia yang tentu, dia yang alim, dia yang iradah, dia yang menentu. Tak ada apa yang berlaku melainkan semua ketentuan dia. Takkan cak ayamnya aish. Kan macam tu kan. Lazim daripada Rasul cak ayam, Allah Ta'ala pun kalau dia macam tu cak ayam jugalah. Mustahil Tuhan pun cak ayam. Tuhan cak ayam yang Tuhan selain daripada Allah Ta'ala tu Tuhan cak ayam. Sikitlah bahasa-bahasa gitu. Allah dia memang tahu siapa yang nak dilantik, zaman bila dilantik, di mana nak dilantik, berapa orang yang nak dilantik, apa dia mukjizat yang nak diberi, apa dia panduan ni, apa hukum hakam yang nak dikenakan, apa dia yang baik pada mereka, apa yang tak baik pada mereka. Allah yang cipta, apa lah dia tak tahu. Jadi maha suci ia Allah Ta'ala daripada segala barang yang tiada layak. Apa dia tak layak tu? Menghantar Nabi dan Rasul cak ayam tu, mustahil. Menghantar Nabi dan Rasul atau istilah kitab yang khianat. Itu menghantar Nabi Rasul cak ayam.
Allah Ta'ala tak ada hantar Nabi Rasul Cayam. Semua Nabi dan Rasul Allah Ta'ala adalah Nabi dan Rasul yang benar-benar gentleman punya Nabi Rasul. Gentleman ni kena faham bahasa putih kan? Faham? Nabi Rasul yang gentleman faham? Apa maksud? Steady punya, sado punya, badan sado, iman sado, berani tak? Berani gila punya. La yakhafuna lawmata laim. Ayat tu nak cerita pengikut dia pun la yakhafuna lawmata laim. Sahabat-sahabat tabi'in pun tak pernah takut pada siapa nak cela dia orang. Nabi Rasul tak ada perasaan takut. Cuma mereka ni dengan sadu, dengan berani, dalam masa yang sama lemah lembut, berakhlak, bersifat kasih sayang, sayang menyayangi, sangat kalau boleh cari jalan untuk jangan berlaku sebarang pembunuhan. Sangat-sangat ke arah tu. Bukan bila ada peluangnya bunuh. Tak, Nabi Rasul bukan macam tu. Dia orang yang kasih sangat pada umat, yang Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahman tu, dia memang Rahimun sungguh. Baik. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang tak layak, itulah melantik Rasul yang khianat. Tak mungkin. Dan bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat. Jadi Maha Suci daripada barang yang tak layak, apa itu? Tentulah bersifat ia Allah Ta'ala dengan segala sifat yang kesempurnaan. Allah dia kamil, cukup. Bahasa tu padan lah. Sempurna. Sempurna macam mana? Sempurna sesempurnanya. Tak ada satu apa pun atas nama cacat, cela, kekurangan dalam bab ketuhanan. Subhanallah. Siap. Jadi bila dia sempurna, soal, dia hantar Nabi Rasul sempurna tak? Kenapa? Pasal dia sempurna. Tentu dia hantar Nabi Rasul yang sempurna. Takkan ada pada Nabi Rasul ni istilahnya yang tu akan menunjukkan kekurangan pada Allah Ta'ala. Tidak. Bahkan semua Nabi Rasul menunjukkan kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala. Dia mesti faham tu, prinsip-prinsip tu mesti faham. Kalau kita buat misal gini lah kan, kalau kata ada pertandingan silat, saya ada anak murid, nak tengok saya anda lah macam mana? Hantar anak murid ni, yang kau lawan dia. Tak apa, hantar budak kecil besar ni, lawan dia. Hantar budak, tengok dengan budak pun cop. Dia kata apa? Baru anak murid menuntut guru dia. Boleh faham saya cakap apa? Memang bersifnya tu. Imam Abu Hanifah, kisah dia zaman dia, orang kafir ajak debat. Nak debat dengan tok guru Imam Abu Hanifah. Masa tu Abu Hanifah masih kecil lagi. Macam mana? Tok guru tak, dia pergi dalam majlis. Cuma kisah tu kalau ikut Imam Abu Hanifah yang tawari, wahai tok guru, engkau tak layak untuk lawan ni. Bagi aku yang lawan dengan bahasa Kelantan je lah, menatang bergerak tu. Bagi aku yang lawan yang menatang tu. Bahasa kasar tu saya tu jangan pakai lah. Saja geram nak sebut kan. Izinkan, kalau bahasa istana, izinkan hamba yang dhaif lagi banyak dosa ini untuk berhadap dengan musuh kita yang amat nyata itu. Tuan guru tak layak untuk berdebat dengan dia. Cukuplah hamba sebagai wakil pada ayahanda tuan guru. Itu cakap cara lemah lembut. Cara kasar gitulah. Bagi saya lawan menatang bergerak tu tak boleh pakai. Terlawan dengan tok guru tak padan langsung. Tak padan langsung. Ni heavyweight ni lightweight. Lightweight tu jetik mampus tu. Bagi aku yang lawan. Sikit sebut konsep macam tu. Itu sebut dalam konsep itu. Samalah prinsip ketuhanan Allah Ta'ala. Boleh ya dia nak zahirkan dia untuk manusia semua mengaku dia sebagai Tuhan. Dia tak buat macam tu. Dia hantar Nabi Rasul, dan Nabi Rasul dia nak guna bahasa tu. Awak sebut banyak kan perkataan ni. Dia tak akan hantar Nabi Rasul yang cak ayam. Tak. Tu ambil faham mana ayat Quran. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Haitsu tu boleh haitsu makaniyah, zamaniyah. Haitsu menunjukkan makna zaman, tempat. Bahkan dia menunjukkan haitsu syakhsiyah.
Apa dia? Siapa dia yang nak dilantik jadi Nabi dan Rasul? Apa syariat yang dia nak syariatkan? Tak pernah ada satu istilah kejahilan terlepas maklumat dan pengetahuan. Bahkan Allah Ta'ala dengan sempurnanya dia tahu siapa yang nak dilantik untuk dia jadikan sebagai Rasul dia untuk laksanakan tugas tu. Baik, itulah antara maksud Muhammadur Rasulullah. Tu dalam ulama dulu ambil faham. Kita faham Muhammad Rasulullah Muhammad je lah. Tidak. Lazim membenarkan Nabi Muhammad, ambil CP dulu. Lazim membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa saja yang dibawanya. Paling besar yang dibawa apa dia? La ilaha illallah. Ada pelajaran besar tu kena faham. Tu pun ada orang tak ada belajar apa lagi. Memang ada kita akan baca lagi kitab-kitab yang berkenaan dengan tu. Pasal ngaji ni paling besar sekali untuk pergi selesai dan mantap akidah. Ngaji kitab puluh-puluh, ratus-ratus ribu sekalipun, tentu akidah pay on. Sia-sia mengaji. Ngaji ni tak boleh ngajar kitab lain pun tak apa, balik nanti. Tak erti nahwu, tak erti saraf, tak erti tasrif. Tapi akidah boleh ngajar. Jadi jangan nahwu, saraf apa semua boleh ajar. Ajar tauhid. Oh, saya tauhid tak mahir lah. Astaghfirullah. Saya boleh ajar tajwid ni. Qiraat saya boleh ajar. Saya tak pernah belajar bab ilmu tauhid. Astaghfirullah. Dengar. Saya biasa jumpa orang macam tu, saya sebut tu. Ada ustaz jugalah kan. Bila ajar minta pihak masjid minta dia, ustaz kena ajar ilmu tauhid. Oh, saya ilmu tauhid tak boleh. Kalau hadis tak apa lah. Oh. Tak boleh. Tak boleh. Saya memang pelik gila. Saya tak boleh ajar ilmu tauhid. Saya kalau ajar tafsir hadis saya pandai. Astagfirullah. Pelak ke mana? Tauhid tak boleh ajar, tapi boleh ajar tafsir dengan hadis. Usah dia ajar sibil lagi. Macam apa? Tauhid dia tak kerti. Dalam antara konten Quran adalah tafsir adalah tauhid. Antara konten hadis adalah tauhid. Bahkan bukan saja antara, bahkan teras Al-Quran dan hadis adalah tauhid. Macam mana dia boleh kata anak tak mahir tauhid? Anak boleh ajar Quran dan hadis. Apa pelak macam tu? Faham? Saya kata pelak tu apa? Faham? Zaman dia ramai ustaz-ustaz macam tu. Tauhid tak berani ajar, tapi ajar Quran dan hadis. Astagfirullah. Ada orang ajar ilmu makrifat, kenal Tuhan, tapi dia tak tahu syariat. Saya fiqh saya tak pandai. Saya boleh ajar ilmu makrifat. Saya boleh kenalkan dengan Tuhan, tapi saya tak tahu fiqh ke mana. Pelak saya kau lagi. Macam mana dia boleh kenal Tuhan, tapi apa yang Allah Ta'ala Tuhan perintahkan dia tak tahu, pelak lagu mana? Takkan hang kenal Tuhan, hang tak pergi belajar apa Tuhan suruh tu kan bahasa dia. Ni pun satu pelak ni. Ya, dalam masyarakat kita yang pelak-pelak ni macam-macam hal banyak garam, banyak asam, banyak ragam. Apa? Potong Melayu? Banyak garam, banyak ragam, kan? Garam dengan ragam itu dipanggil jinas. Lagi tak kerti tu kan? Jinas muqabalah. Jinas kan? Tak ingat? As-sa'ah. Apa satu lagi? Bukan jinas. Sajak. Sajak satu garam, ragam. Tapi satu ragam. Garam. Gam. Dia ada sama-sama belakang kan. Khumazah, lumazah. Jinas. Jadi lupa lah awak pasal. Sudah tu. Jadi masyarakat ni selepas nak terima agama macam tu lah. Banyak orang lagi banyak ragam. 30 orang punya ragam. 300 orang punya ragam. Semua lain-lain. Macam mana nak ajak bagi satu? Ragam memang lain-lain, tapi akidah satu, pahaman satu, tauhid satu, tindakan satu, prinsip satu.
Baik. Wastihalatu fi'lil manhiyati. Baik. Seterusnya bila sebut Muhammadur Rasulullah, apa dia? Kuliha. Mustahillah Nabi Rasul ni mengerjakan segala yang ditegah oleh Allah Ta'ala sekaliannya. Apa saja tegah Allah Ta'ala, pasti Nabi Rasul tidak akan mengerjakan sama sekali. Dengan bahasa lain, tak kerja tu apa? Mustahil buat perkara yang Allah Ta'ala tegah. Dengan bahasa lain, Rasul takkan ada istilah derhaka, maksiat, fasik, apa lagi ya? Zalim, membazir. Weh, mana ada Nabi Rasul macam tu? Pasal apa ni? Nabi Rasul mesti taat. Takkan ada langsung ada apa-apa pada Nabi Rasul ni istilahnya mengerjakan yang ditegah. Sama ada tegah haram, tegah makruh. Bahasa lain apa? Jangan kata tegah makruh. Jangan kata tegah makruh. Hai, awak tak betul. Jangan kata tegah haram, tegah makruh pun dia tak buat. Jangan kata tegah makruh. Yang harus pun kalau atas nama nak ambil atas jalan nafsu, dia takkan ambil benda tu. Itu Nabi Rasul. Jadi sebut Muhammadur Rasulullah. Mereka ni memang taat. Takkan ada pada Nabi Rasul ni derhaka sama sekali. Satu saya sering mengajar dalam prinsip saya mengajar, saya selalu sebut apa? Dalam bab Nabi Rasul takkan derhaka ni, jaga baik-baik dalam masyarakat kita, baik orang Wahabi ke tak Wahabi ke, orang bodoh dia akan jadi macam ni. Tahu mana? Awal-awal bab Nabi, belajar bab Nabi Rasul, Nabi Adam, ambil tafsir sikit aja kisah Nabi Adam. Ramai orang gagal faham kisah Nabi Adam. Antara sebabnya pasal mungkin belajar tafsir kot, tapi tak belajar akidah, faham tafsir bodoh-bodoh. Dengar saya sebut. Faham tafsir bodoh-bodoh, bukan tafsir pun, faham bodoh-bodoh. Yang sampai meletakkan Nabi Adam ni berdosa, Nabi Adam ni sesat, Nabi Adam ni kena tipu syaitan. Kalau tak kena tipu syaitan pun, pasal syaitan tak boleh tipu Nabi Adam, kena tipu dengan isteri Nabi Adam. Sebab syaitan akan gunakan Hawa untuk goda Nabi Adam. Nabi Adam pun makan makhuldi. Dia pun silap makan makhuldi, kena caw daripada syurga. Ramai orang gagal dalam bab faham kisah Nabi Adam ni. Jangan kata orang biasa, ustaz-ustaz pun pi. Jangan kata ustaz Wahabi sama telah. Ustaz ahli sunnah macam apa ni yang pening ingat apa ni. Dia tak tahu nak selesaikan. Mungkin tak pernah belajar kot. Tak pernah belajar. Dia tak selesaikan satu persatu. Bab ni yang kata bab akidah ni bukan boleh celup. Ada. Akidah ni kena mengaji kulit ke kulit. Mengaji kulit ke kulit, dengan guru pun kena mengaji kulit ke kulit. Tu bahasa tu. Apa maksud mengaji kulit ke kulit? Macam mana guru punya faham, macam mana dia faham macam tu, aku pun faham macam tu. Dia kulit ke kulit, macam mana kulit guru aku macam tu, kulit aku macam tu. Boleh faham kulit ke kulit macam tu? Apa maksud dia? Sama. Akidah ni dia takkan berubah sama sekali. Tambah akidah-akidah yang teras, akidah-akidah yang jadi usul dalam bab akidah, dia tak akan menyalahi. Ni usul bab akidah bab Nabi Rasul ni. Nabi Rasul tak buat maksiat, tak buat dosa. Tapi bab ni, dia kata, berapa ramai orang nak pegang Nabi Adam berdosa. Ramai sungguh. Lepas tu kalau rajin buat sebi, pergi buat sebi. Sekolah ke masyarakat ke, ahli masjid ke. Ahli masjid. Kalau ahli pondok, syukurlah saya mengaji. Tu pun tengok kat pondok mana. Lah ni pondok, nama pondok, tapi orang tua semua. Pondok kat. Pondok ni patutnya orang muda. Kalau tua pun, muda. Bukan tua. Muda apa? Pondok ni semua orang tua, tapi orang muda. Apa maksud? Semangat dia muda. Lagi, kepahaman dia muda. Fresh, gagah, perkasa, kuat. Itu muda tu. Jangan pondok orang tua, pahaman pun tua. Kederat pun tua. Tak. Satu pondok patutnya orang muda-muda. Muda-muda macam mana? Muda-muda yang betul-betul gagah punya orang muda. Jadi lazim daripada sebut Muhammad Rasulullah, takkan ada, dengan bahasa lain, mustahil mengerjakan akan apa yang ditegah. Yang melengkapi akan khianat dan kitman. Jadi
sebut kata mustahil buat benda tegah tu, antaranya apa? Takkan khianat, takkan buat benda haram, takkan benda makruh, dan tidak akan menyembunyi apa-apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Masuk dalam tu lah sekali. Sebut Muhammad Rasulullah, mesti dia benar, mesti dia amanah, tentu dia tabligh. Mesti apa? Dia takkan derhaka sama sekali pada Allah Ta'ala. Dan bila sebut Muhammad Rasulullah, lazim itu juga macam mana? Nabi Rasul macam mana? Cerdik tak? Kenapa? Utusan Allah, bukan utusan raja. Bukan utusan parti-parti politik. Bukan utusan apalah, artis, kan? Ini utusan Allah. Oh, mestilah orang paling cerdik sekali nak dijadikan sebagai utusan. Orang paling cerdik, orang paling tabah, orang very special. Itu lazim daripada sebut Muhammad Rasulullah tu. Satu kita kalau faham Muhammad Rasulullah tu, sebut Muhammad tu macam mana? Oh, sedap sebenarnya. Oh, Muhammadur Rasulullah. Kalau tak sebut Muhammad Rasulullah apa macam mana? Muhammad, 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 Muhammad. Kalau tak ada perasaan hati pun, hadirkan perasaan hati. Apa? Muhammad ni, nama pun orang yang sentiasa dipuji sejak pada azali. Muhammad tu isim maf'ul. Sebut Muhammad, dia mesti utusan Allah Ta'ala. Dengan mana apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dia utusan Allah Ta'ala, mustahil dia kadzib, khianat, kitman, baladah, mustahil. Dia memang manusia, tapi basyarun laisa kal basyari. Dia manusia yang bukan macam mana manusia biasa. Kezahiran dan penampilan dia, bahkan dia menzahirkan sangat penampilan yang sangat luar biasa, yang kalau manusia biasa belum tentu boleh mengikuti ketaatan yang ada pada dia berbanding dengan pada diri mereka tu, zat batang tubuh mereka tu semestinya menunjukkan satu kehebatan, satu benda yang jadi contoh tauladan untuk dipakai sepanjang zaman tu Nabi Rasul. Kita punya akidah dengan Rasul tu mesti betul, clear tu, jangan ada silap lah semua. Ada orang ajar Nabi Rasul, kata dia, Nabi Rasul dulu pun mak kapung dulu main air budak kecil orang kampung biasa duk main air cat. Bila dia besar lagi, orang Ta'ala pilih tengok siapa nak jadi Rasul, ambil orang ni jadi Nabi. Jadi dulu cara dulu lah. Dia maksum pun lepas jadi Rasul pun maksum dulu kan. Tu yang bahaya tu, fahaman macam tu. Jadi ada orang meja abad Rasul tak ada langsung akidah dan pegangan ni, mereka kemuliaan ini bagi pada Rasul. Sampai macam tu. Kok kita tak bisa dengar lah mulut-mulut mereka sebut macam tu. Kalau dengar, kita boleh percaya. Awak dia cakap macam tu. Awak dia cakap macam tu. Kalau kita faham, kita akan boleh tahu orang ni dia ada memulia ataupun tidak. Nabi-Nabi Rasul. Khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga lah sahabat, tabi'in, tabi'in. Para ulama kita, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali radhiyallahu ta'ala anhum. Rahmatullah alaihim ajma'in. Sebut pun tengok tak ada hormat. Yang kita sebut sahabat, sebut Muhammad pun lebih kurang. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya. Bab ni memang kita disuruh cermat sungguh. Nak gunakan bahasa, apatah lagi bahasa untuk dinisbahkan pada Nabi SAW. Jadi termasuk dalam maksud Muhammad Rasulullah ni, tentulah mereka ni takkan buat benda yang Allah Ta'ala tegah, mustahil buat benda haram. Antara benda haram tu apa? Khianat. Buat benda haram, buat benda makruh. Antara benda yang Allah Ta'ala tegah ni apa? Menyembunyi apa yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Mustahil. Baik, pasal apa? Jadi termasuk lazimlah daripada mustahil khianat itu wajib amanah, dan daripada mustahil kitman itu wajib tabligh. Siap. Pasal apa? Li'annahum ursilu liyu'allimun nasa biaqwalihim wa fa'alihim wa sukutihim. Dari kerana bahawasanya mereka itu, Rasul-Rasul ni disuruh orang, mereka itu maksudnya umiru, ursilu, disuruh orang. Ni kaedah terjemah kitab lama ni, majhul semua disebut disuruh orang kan. Ursilu. Dia takkan terjemah macam tu kan. Disuruh orang. Mereka ni diutus, li'annahum ursilu liyu'allimun nasa. Mereka ni diutus untuk mengajarkan manusia dengan segala perkataannya dan segala perbuatannya,
dan diam mereka itu dan segala mereka itu seperti sabda Nabi SAW. Yang itu sebagai contoh lah. Bahasa dia yang sebut, Nabi Rasul ni Allah Ta'ala hantar untuk mengajar kita. Mengajar apa? Mengajar dalam semua aspek apa yang ada pada diri dia. Batang tubuh dia pun jadi pengajaran, perkataan dia pun jadi pengajaran, perbuatan dia pun jadi pengajaran, diam dia pun jadi pengajaran, pakaian dia pun jadi pengajaran, makan minum dia pun jadi pengajaran, lifestyle dia pun jadi pengajaran. Dengan bahasa lain, apa saja yang terbit, apa saja yang hak tu baik, apa saja yang datang, apa saja yang keluar, apa saja yang terhasil daripada batang tubuh khasnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada pakaian dia, tingkah laku dia, makan minum dia, percakapan dia, diam dia, tunjuk ajar dia, nasihat dia, apa saja semuanya adalah contoh ikutan paling baik. Cuma antara ulama urai macam mana? Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus. Tapi semestinya apa yang datang pada Rasulullah, macam mana jawab? Macam mana kata? Apa yang datang pada Rasulullah is the best. It's our choice. Lagi. Must be something there. Siapa? Dia utusan Allah. Mesti ada benda yang kita tak faham pada dia. Tapi apa kaedah kita? Buat aja Rasulullah suruh. Siapa? Buat apa? Siapa? Siapa? Must be something there. Only us who have no knowledge about what's apa benda yang something tu, yang kita tak tahu tu. Contoh sembahyang apa-apa, something there. There is something there, you know. Habis tu ni jarak jauh-jauh ni, mudah-mudahan boleh hafal balik. Pasal apa? Langgar aja perintah sunnah Rasulullah ni. Jaga. Ulama kita dah bagi perhatian lama dah kan. Hati-hati ya. Sembahyang Jumaat tak boleh, Jumaat tak boleh, ni sampai memang celaka punya bala. Walau umat dulu bala macam mana pun, sembahyang Jumaat tak tinggal, Jumaat, masya-Allah mengaji. Yang ni sampai nak pergi masjid pun tak boleh. Dah nak pergi masjid tak boleh, ada syarat pula cocok dua-dua gini. Oh ni bala celaka apa tak tahu. Tengok belakang. Tengok. Saya bukanlah ahli nujum nak meramal macam-macam, tapi memang ulama kita dah isyarat lama dah macam ni. Jaga bila tak boleh buat syariat. Syariat ni lah sangat yang diketat-ketatkanlah, hal lain tak ketat terang mana pun. Jaga jahanam lagi. Tunggu ya saat jahanam depan ni. Apa dia tak tahu. Tunggu lah. Ada peristiwa besar depan ni yang akan jadi jahanam dengan masyarakat kita, lagi jahanam gila babi punya. Tengok tak percaya. Saya janjilah macam tu. Apa dia kita pun tak tahu. Saya bukan tukang nujum untuk ramal-ramal. Tapi kita yakin memang kejayaan kita dengan menunaikan perintah Allah Ta'ala, dengan bercontoh Nabi SAW. Orang lain tak mau percaya, ada punya pasal. Pasal kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita duk cakap tu Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Betul kan kita ada akidah dengan Nabi Muhammad. Jadi asal yang sebut Rasulullah ni dia mengajar kita dengan perkataan dia, perbuatan dia, diam mereka itu. Bahkan apa saja yang datang pada Nabi SAW adalah contoh ikutan yang terbaik. Ada kita dah belajar benda itu, melainkan kalau ada kecuali pun apa dia? Melainkan apa dia? Ada saya sebut, saya ajak lah yang buat pasal support ni apa? Melainkan khususiyat Rasul. Itu saja kecuali. Benda yang khas yang Rasulullah punya. Ada kan saya sebut dengan bahasa itu kan? Melainkan khususiyat Rasul. Benda yang khas ini Rasulullah saja. Kat kita tak disuruh, tak dibenarkan pun buat macam tu. Macam isteri dia tak ada siapa boleh ambil. Maksudnya bekas Rasulullah kahwin, bekas Rasulullah pakai, tak ada siapa boleh ambil selepas Rasulullah pakai. Dia dengan kita adalah hukum ummahatul mukminin, hukum mak. Nisbah tak boleh kahwin. Tapi aurat macam mana orang ajnabi, lebih daripada ajnabi yang lain. Sampai nak minta barang pun fasaluhun min wara'i hijab. Tapi nak kahwin tak boleh, lebih haram daripada hak kahwin dengan mak hang, bapak hang. Baik, betul ya. Nisbah orang lelaki nak kahwin dengan mak, nisbah orang perempuan nak kahwin dengan bapak. Macam mana haram hak tu? Haram lagi kahwin dengan isteri Rasulullah. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung nanti. Antara yang tunjuk isyarat dengan perkataan Nabi ni apa? Seperti sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Kita belajar fiqh antaranya jumpa ni ya. Satu dicerita apa dia sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah, untuk kita faham dalam perjalanan fiqh dia, akidah dia, tasawuf dia, akhlak dia, tanggungjawab dia, supaya benar-benar kita boleh hidup sebagai orang yang beragama
yang ada akidah dengan Allah dengan Rasul. InsyaAllah. Situ dulu. Ada soal? Masih kita duduk bicara ni, Muhammad Rasulullah tu ulama kita ada punya faham apa yang tersirat di sebalik Muhammad Rasulullah ni. Hanya orang-orang berakal saja, hanya orang yang cerah mata hati saja boleh memahamkan macam mana macam kita duduk bicara ni. Kalau orang buta mata hati ni nampak selapih, tu pun tak faham betul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.